Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati lagi berusaha Encik Ismail Elias Yusri bin Mamat, Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kilian Pauh Taiping. Yang berusaha penolong kanan 1 Encik Muhammad Zain bin Osman, Guru Kanan Kemanusiaan Tuan Haji Kamal Arifin bin Ash'ari, dan saya hormati Ketua Panitia Pendidikan Islam Ustazah Hajah Nurmaiza binti Abdul Rahim, tenaga pendidik Sekolah Menengah Kebangsaan Kilian Pauh Taiping, para guru, anak-anak, pelajar, dan barangkali ada ibu bapa yang menyertai ataupun mengikuti majlis ilmu ini. Terdahulu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua tuan-tuan, cikgu dan anak-anak sekalian, kita dapat meluangkan masa untuk kita mengingati satu peristiwa besar di dalam sejarah Islam, iaitu peristiwa yang dinamakan sebagai Ma'al Hijrah. Dan terima kasih kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Kilian Pauh Taiping kerana sudi untuk menjemput saya kali ini untuk bersama-sama kita memperingati satu peristiwa yang sangat penting di dalam Islam. Bukan sahaja penting dari sudut sejarah ya, tetapi dia juga penting kepada diri kita untuk kita mengambil pengajaran daripadanya supaya dapat sama-sama kita berhijrah. Sebab itu dinamakan sambutan itu adalah sambutan Ma'al Hijrah. Ma'ah di dalam bahasa Arab ialah bersama. Al-Hijrah adalah hijrah. Maknanya sambutan ini juga adalah sebagai mudah-mudahan menjadi satu titik tolak kita untuk kita melakukan perubahan. Cikgu-cikgu perlu juga perubahan, apatah lagi anak-anak pelajar perlukan kepada perubahan. Insya-Allah dalam tempoh setengah jam lebih kurang begitu atau lebih sedikit, saya ingin berkongsi dengan cikgu-cikgu dan juga dengan anak-anak pelajar perkara-perkara yang berkaitan dengan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa perkara yang sangat berkait dalam kehidupan kita. Sebelum itu, untuk kita lebih memahami konsep-konsep asas hijrah itu, izinkan saya untuk kita menelusuri dari sudut bahasa itu sendiri. Seperti mana yang kita tahu, hijrah itu ialah telah diambil dalam bahasa Melayu kita, perkataan yang kita panggil hijrah juga. Perkataan hijrah itu sendiri adalah daripada perkataan hajara dalam bahasa Arab, al-hijru. Dia berlaku satu proses pemisahan, maknanya berpisah, berpindah. Seseorang daripada seseorang, sama ada berpindah seorang kepada seorang atau berpindah daripada tempat ke tempat yang lain. Sama ada perpindahan itu bersifat fizikal ataupun perpindahan dari sudut secara lisan ataupun secara hati. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala, contohnya di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan wahjuruhunna. Perkataan hijrah ada di situ. Firman Allah, walati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Ayat ini adalah ayat panduan kepada para suami jika telah mengesan ada sesuatu yang lahir daripada isteri, sifat-sifat dipanggil penderhakaan sudah nampak berlaku,
seperti keluar rumah, tak minta izin, ataupun melawan cakap suami dalam perkara-perkara yang tidak menyalahi syarak, itu dipanggil nusyuz. Jadi suami-suami yang melihat ada isterinya sudah ada riak-riak nusyuz itu, maka kewajipan dia supaya tidak menjadi suami yang dayus, hendaklah fa'idhuhunna, hendaklah dia menasihatinya. Itu langkah pertama. Yang kedua, kalau nasihat pun dia tak berkesan, wahjuruhunna fil madaji', hendaklah hijrahkan mereka, atau hijrahkan, pisahkan diri kamu daripada tempat tidur mereka, wadribuhunna, dan boleh dalam Islam suami pukul isteri, tetapi pukul yang bukan melukakan, tetapi pukul dalam bentuk mendidik. Jadi poinnya di sini adalah perkataan wahjuruhunna bermaksud pisahkan diri daripada tempat tidur bersama isteri. Jadi poinnya di situ adalah perkataan al-hijrah. Jadi yang kita sebutkan tadi adalah hijrah dari sudut bahasa. Namun apabila kita mengkaitkan peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita sambut dipanggil sebagai awal Muharram, itu ialah yang ini yang kita maksudkan dari sudut peristiwa sejarah, iaitu al-khuruj fi sabilillah min daril kufri ila daril islam wa min darin syadidil fitnah ila darin aqal minhu fitnah. Dari sudut hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang dimaksudkan itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala daripada negara kafir. Ketika itu Mekah dikuasai oleh pembesar Mekah, yang pembesar Quraisy yang kafir, kepada Daril Islam, iaitu negeri Madinah yang diusahakan untuk menjadi sebuah negeri bagi umat Islam, ataupun daripada negara yang mempunyai fitnah yang dahsyat, min darin syadidil fitnah. Maknanya kalau orang Islam duduk di situ akan diuji ataupun akan diazab, diseksa dan sebagainya, berpindah ke tempat yang kurang mendapat fitnah ataupun siksaan. Sebab Nabi SAW sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi SAW juga pernah berhijrah ke Habasyah, atau hari ini dinamakan Ethiopia. Ketika hijrah Nabi ke Ethiopia itu, sahabat-sahabat Nabi berhijrah ke Ethiopia itu, negara Ethiopia itu adalah bukan negara Islam, negara Kristian asalnya. Tetapi para sahabat Nabi berhijrah ke Ethiopia itu ataupun ke Habasyah itu kerana Raja Habasyah itu adalah raja yang tidak sehebat siksaannya seperti kalau mereka masih duduk di Mekah ketika itu. Jadi itu yang dimaksudkan dengan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang insya-Allah kita akan ketahui ataupun kita akan ulas dari sudut pengajaran-pengajarannya insya. Jadi yang kita maksudkan dengan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ialah hijrah seperti tadi itulah, iaitu berpindah daripada Mekah kepada Madinah. Dan ia berlaku dalam sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, dia duduk di Mekah selama 13 tahun, mengharungi tarbiyah, dakwah, tribulasi demi untuk mengekalkan akidah. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala izinkan mereka berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jauh perjalanannya. Kalau kita naik bas pun dalam 5-6 jam juga. Perjalanan yang berliku-liku. Lebih-lebih lagi ketika itu tidak ada lebuh raya seperti hari ini. Jadi mereka diizinkan untuk berhijrah ke Madinah setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini kan cikgu-cikgu dan juga anak-anak pelajar sekalian, berlakulah perpindahan dari sudut fizikal daripada Mekah ke Madinah.
Dan ia berlaku disebabkan memanglah semasa di Mekah tekanan yang cukup hebat kepada orang-orang Islam, diseksa, diazab, dan dilihat di tanah bumi Madinah itu adalah lebih terbuka luas, lebih subur Islam di situ, dijangka akan lebih berpotensi untuk didirikan sebuah negara Islam. Jadi bukan perkara senang untuk meninggalkan tanah air. Daripada kecil lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam membesar di Mekah, kemudian mendapat wahyu juga di Mekah, kemudian 13 tahun selepas mendapat wahyu berdakwah di Mekah. Baginda sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat terpaksa meninggalkan kampung halaman sendiri dan pergi ke tempat orang yang belum tentu menjanjikan kebahagiaan, kecuali hanya yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk melakukan perubahan, untuk melakukan perpindahan itu tidak mesti kita memerlukan persediaan. Maka persediaan telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah menyediakan diri sendiri, syakhsiyah dipanggil. Perubahan yang kita nak lakukan dalam hidup ini perlu bermula daripada dalaman persediaan di kalangan para sahabat di Mekah selama 13 tahun. Kemudian kesediaan pula tanah Madinah sebagai tempat tujuan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perancangan dibuat untuk perpindahan berlaku di sana. Maksudnya cikgu-cikgu dan juga anak-anak pelajar sekalian, kalau sekiranya kita nak berhijrah sikap, berhijrah tingkah laku, apa juga jenis-jenis penghijrahan yang kita nak buat, perpindahan kita nak buat, pertukaran yang kita nak buat dalam hidup ini, perlu kepada persediaan yang rapi. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibenarkan untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah, jadi perintah Allah Subhanahu wa taala agar semua orang Islam wajib berhijrah ke Madinah ketika itu. Jadi ia merupakan satu kewajipan. Apabila dia menjadi satu kewajipan bagi orang yang sengaja tidak mahu berhijrah dan nak terus tinggal bersama kafir Quraisy di Mekah, mendapat celaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Dan orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka kamu tidak bertanggungjawab sedikit pun untuk membela mereka sehingga mereka berhijrah. Itu adalah salah satu bentuk celaan Allah Subhanahu wa taala ketika itu bagi mereka yang sengaja memilih untuk tidak berhijrah bersama. Begitu juga dalam surah An-Nisa, yang ayat yang kita baca sebelum tadi adalah bagaimana orang yang tidak berhijrah ketika hidupnya, tidak berhijrah daripada Mekah ke Madinah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dapat lagi perlindungan ketika hidup. Tetapi pada ayat yang surah An-Nisa yang berada di hadapan kita ini, ayat yang ke-97, ia menceritakan apa yang akan berlaku kepada orang-orang yang tidak sempat berhijrah, sengaja memilih untuk tidak berhijrah, kemudian dia mati. Di sana akan nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengapa dia tidak berhijrah. Jadi perkara ini penting nanti, sebab dalam beberapa lagi slide di hadapan ini, kewajipan berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah itu telah tamat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kembali Mekah pada 8 Hijrah. Dah tamat dah hijrah dalam bentuk itu. Tetapi masih dibuka hijrah dalam bentuk-bentuk yang lain. Hijrah dalam bentuk-bentuk yang lain ini, yang ini kita berkewajipan untuk berhijrah. Tapi bukan dari sudut berhijrah daripada Mekah ke Madinah,
tetapi berhijrah dari sudut hijrah-hijrah alternatif yang lain. Kalau mereka yang sengaja untuk tidak berhijrah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah mendapat celaan, sebaliknya mereka yang menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah mendapat pujian daripada Allah Taala. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka memperoleh keampunan dan limpah kurnia yang mulia. Yang ini pun nanti insya-Allah saya, cikgu-cikgu dan juga anak-anak sekalian tetap juga mendapat pujian daripada Allah Taala apabila kita sanggup untuk berhijrah. Bukan berhijrah dari sudut konvensional yang lama Mekah ke Madinah, tetapi di sana nanti Ustaz akan cuba untuk berkongsi bentuk-bentuk hijrah yang kalau kita menyertainya juga, kita pun dijanjikan maghfirah, keampunan daripada Allah dan juga limpah kurnia Allah yang mulia. Di hadapan kita ini adalah hasil daripada hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat betapa hijrah telah mengubah landscape sejarah dunia. Asalnya orang Islam itu dulu sedikit dihina, pengembala kambing, tak ada negara, tidak dihormati. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah, maka Allah Subhanahu wa taala izinkan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Islam menjadi satu agama tamadun, membina tamadun. Umat Islam telah mencabar kekuatan Rom dan Parsi ketika itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan tanah-tanah umat Islam itu tersimpan di bawahnya hasil bumi yang kaya. Minyak dan sebagainya itu kebanyakannya berada di dalam negara-negara umat Islam. Dan juga bilangan orang Islam itu yang dulunya sedikit tetapi bertambah dari hari ke hari, dan ia merupakan sumber daya insan yang terbesar. Contohnya Indonesia, kemudian dengan negara Arab dan sebagainya. Yang hijau ini adalah hasil-hasil hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika kita tidak sambut dengan hijrah kita sendiri, bukan hijrah tempat, tetapi hijrah sikap kita, hijrah cara berfikir kita. Kalau sekiranya kita masih terjajah, maka dia kembali balik kepada yang asal. Ajaran Islam sebagai agama tamadun akan dilihat sebagai yang sempit apabila umat Islam gagal untuk berhijrah dari sudut sikap, dari sudut tingkah laku, dari sudut kemahuan. Begitu juga hasil bumi yang kaya itu akan dieksploitasi oleh kuasa-kuasa luar. Orang kafir akan sedut kekayaan di negara umat Islam itu kalau mindset ataupun sikap tingkah laku umat Islam itu tidak berubah ataupun tidak berhijrah kepada yang lebih baik. Begitu juga kalau sekiranya mindset, minda umat Islam ataupun cara berfikir, cara bekerja umat Islam itu tidak berhijrah kepada yang lebih baik dari masa ke semasa, kita risau nanti walaupun ramai sumber daya insan yang besar itu, dia akan jadi butuh huruf dan sistem pendidikan yang lemah. Itu yang kita risau dan kita tak nak. Sebab itu kita kena ulang-ulang. Kita ambil semangat hijrah tu, hijrah Rasul SAW yang membina kekuatan-kekuatan supaya kita nanti tidak disalahkan disebabkan zaman kita lah runtuhnya segala kegemilangan itu. Hijrah itu adalah satu keperluan. Dan kalau kita ingin mendapatkan keunggulan, kehebatan, sama ada di dunia ataupun di akhirat, perlu kepada hijrah. Perlu kepada pertukaran, perpindahan posisi, perpindahan cara berfikir, perpindahan cara bekerja. Satu analogi,
tamsilan yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam syairnya. Beliau membawa satu analogi yang cukup mudah untuk kita faham. Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dalam syairnya dia kata, ma fil maqam li dhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fada'il awtan waqtaribi. Bukanlah duduk pada satu tempat saja itu bagus bagi orang yang nak hebat, mempunyai akal yang besar dan ingin melebarkan, ataupun orang yang beradab duduk satu tempat. Duduk satu tempat itu bukanlah satu kerehatan kepada orang-orang yang nak jadi hebat. Maka dia kata, tinggalkanlah watanmu, tinggalkanlah tempat asal kamu tu, dan kamu pergilah berkelana. Bermusafirlah, tajid iwadan aman tufariquhu, kamu akan dapat ganti kawan-kawan baru. Wansib, hendaklah kamu susah sikitlah, untuk berhijrah tu kena susah sikit. Fa innal ladzal ish fi nasabi, tetapi sesungguhnya kelazatan kehidupan itu apabila ia berlaku selepas kita bersusah payah. Kemudian Imam Syafi'i membawa satu analogi. Dia kata, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu. Aku dapati kalau air itu tidak bergerak, dia bergenang, dia tidak bergerak, air itu akan rosak. Insala taba, kalau dia mengalir, bagus air itu, baik air itu. Wa illam yajri lam yatibi, kalau dia bergenang, dia tidak mengalir, air itu airnya akan rosak sebab dia tidak mengalir, dia tidak berhijrah, dia statik, dia selesa duduk pada situasi posisi yang lama, dia akan rosak. Kemudian dia kata, wal asadu laula firaqul ardi maftarasat. Dia kata singa tu kalau dia duduk tempat dia, nescaya dia tak dapat nak cari mangsa dia. Dia kena keluar daripada tempat dia tu untuk mendapat mangsa yang menyelerakan dia boleh makan. Wasahmu laula firaqul qus lam yusibi. Begitu juga busur panah, anak panah tu, kalau sekiranya dia tidak dicabut daripada tempat dia, diletakkan pada panah itu, nescaya dia tidak kena pada yang tidak kena pada sasarannya. Maknanya mesti berlaku perpindahan, mesti berlaku perubahan. Gitu juga dia kata, wasyamsu la waqafat fil falaki daimah. Kalau matahari itu hanya duduk statik di satu tempat saja, lamallaha annasu min ajmin wa min arabi. Nescaya manusia akan merasa bosan dengan matahari yang duduk setempat. Itu antara objek-objek yang dibawa oleh Imam Syafi'i untuk memberitahu kepada kita perlu dalam hidup ini perpindahan posisi, perpindahan sikap dan sebagainya untuk menjadi yang hebat. Seperti mana slide sebelum tadi ini, Nabi SAW berjaya meraih kehebatan sebab berlaku perpindahan, berpindah. Gitu juga bagi orang yang nak rasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, maka dia mesti melakukan perubahan dan melakukan anjakan-anjakan juga yang dinamakan sebagai hijrah atau sebagai. Jadi sekarang ini kita yang umat yang datang kemudian selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak berpeluang untuk berhijrah seperti hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Namun peluang untuk berhijrah masih terbuka, tapi dalam bentuk alternatif, dalam bentuk yang lain. Contohnya satu ketika Nabi SAW ditanya tentang hijrah. Nabi kata, la hijrata ba'dal fathi. Tak ada lagi bentuk hijrah seperti aku berhijrah daripada Mekah ke Madinah selepas pembukaan kota Mekah pada 8 hijrah. Tetapi yang masih ada adalah jihad. Dan yang masih ada adalah niat. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita rumuskan hijrah alternatif pada masa kini adalah hijrah niat. Hijrah niat ni maksudnya bagi cikgu-cikgu yang barangkali umurnya semakin lama semakin meningkat, hampir pencen dan sebagainya. Kita perlu tajdid, kita perlu memperbaharui hala tuju hidup kita. Nak berseronok sampai bila? Akhirnya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jauhkan diri daripada masjid.
akhirnya kita akan diusung juga jasad kita ke masjid. Kita hanya menyendiri sahaja tanpa hirau jiran-jiran. Akhirnya kita nanti akan memerlukan jiran-jiran. Maksudnya kita perlu dalam satu keadaan untuk hijrah niat, memperbaharui hala tuju hidup kita. Kemudian hijrah ataupun jihad sikap. Sikap yang barangkali yang sudah mengukuh dalam diri kita itu, yang sudah mengakar dalam diri kita itu, ada perkara sifat-sifat atau sikap yang buruk perlu kita buang, tapi perlu kepada jihad, kepada usaha yang bersungguh-sungguh untuk kita buang perasaan kedekut kita, perasaan pentingkan diri sendiri kita, sifat-sifat suka memfitnah, suka menggosip, ataupun suka dengki ke orang, suka hasad ke orang. Sedangkan umur kita menyambut ma'al hijrah semakin lama semakin pendek. Sikap-sikap itu bersarang banyak dalam diri kita. Proses nak buang itu perlu kepada jihad. Jihad sikap. Kemudian jihad tingkah laku. Malasnya kita, kemudian curi tulangnya kita, dan tingkah laku yang akhlak yang madmumah itu, akhlak-akhlak yang terkeji itu perlu untuk kita buang dan kita hijrah kepada, kalau malas jadi rajin, kalau selalu kelentung jadi jujur, kalau selalu meninggi diri jadi merendah diri, kalau dulu berat tulang sekarang jadi ringan tulang. Ini adalah bentuk-bentuk hijrah alternatif yang masih diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk kita dapat meraih seperti mana apa yang kita baca daripada ayat Quran dan juga hadis-hadis sebelum ni. Cikgu-cikgu dan juga anak-anak sekalian, daripada peristiwa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat daripada Mekah ke Madinah yang hasilnya masya-Allah hebat. Begitu juga dengan insya-Allah saya akan paparkan kepada anak-anak dan juga cikgu-cikgu sekalian beberapa tokoh-tokoh susuk-susuk tubuh yang berjaya setakat ini, dan kita berdoa akan lebih berjaya pada masa akan datang, berhijrah daripada satu keadaan kepada satu keadaan. Dan ia perlu kepada, kalau kita nak berhijrah kepada yang lebih baik, dan Allah SWT janjikan kepada kita tadi, hijrah yang berlaku akan dijanjikan dengan maghfirah, keampunan, dan juga rizqun karim, rezeki yang baik. Jadi tuan-tuan jangan tengok orang lain, cikgu-cikgu tengok diri cikgu-cikgu sendiri, saya tengok diri saya, anak-anak murid tengok diri masing-masing. Mesti ada sesuatu yang perlu kita berubah. Kerana hakikatnya dalam hidup ini ada perubahan-perubahan yang secara paksa, Allah paksa kita berubah dari satu keadaan kepada keadaan. Contohnya, umur kita semakin bertambah, kesihatan kita semakin berkurang, kemudian kedrat kita semakin kurang. Itu dipanggil hijrah secara paksa. Dan adalah lebih baik hijrah secara paksa itu diiringi dengan hijrah secara sukarela. Maknanya umur kita bertambah, dalam masa yang sama kita berhijrah daripada sikap buruk kita kepada mengiringi umur kita yang bertambah, kerana akhirnya umur yang bertambah dengan sikap kita yang kita berhijrah daripada sifat buruk kepada sifat baik, akhirnya bertemu pada satu titik, iaitu kita akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Jadi untuk melakukan perubahan itu, hijrah itu bukan senang, perlu kepada persediaan seperti mana kita sebut tadi. Sepaling tidak ada 5 atau 6 perkara, faktor yang menyebabkan hijrah kita berjaya. Pertama, matlamat yang jelas. Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bagi para pelajar contohnya, berhijrah daripada malas kepada rajin. Kemudian mesti ada perancangan-perancangan. Kemudian mesti ada diikuti dengan kemahuan yang kuat. Kemahuan yang kuat ini tidak mudah dikalahkan dengan kemalasan. Kemudian ada environment, suasana yang membantu, dan juga mesti diikuti, ditunjangi dengan pengorbanan cikgu dan anak.
Jadi Ustaz akan paparkan sedikitlah sekelumit kisah kehidupan bagaimana penghijrahan berlaku dari sudut hijrah daripada yang boleh menjadi inspirasi kepada anak-anak pelajar dan juga cikgu-cikgu sekalian. Contohnya dalam peperiksaan SPM baru ni kan, Anissa ini adalah anak pekerja pembersihan tapi dapat 7A, 2B. Bapa dia terpaksa menunggang motosikal sejauh 40 km untuk berjumpa, semata-mata berjumpa dengan anak dia. Jadi ini adalah proses bagaimana sesuatu kemahuan itu ataupun sesuatu kehendak matlamat yang jelas itu di antara syarat utama untuk kita berhijrah kepada yang lebih baik. Contohnya lagi iaitu anak pembantu kantin sekolah Fatin Nasuha, umur 18 tahun, membuktikan kekurangan peranti untuk mengikuti PDPI di rumah tidak menghalang mendapat keputusan A bagi semua 8 mata pelajaran. Yang Ustaz nak kongsi adalah mesti ada sikap kita tu, mesti ada bentuk penghijrahan, anjakan, biar matlamat kita jelas. Apa yang kita nak, apa yang nak kita capai. Begitu juga contohnya seorang anak pengusaha aiskrim tidak menjadi penghalang Nur Amalia Aqilah untuk mendapat 9A. Itu cerita mengenai anak murid. Ini cikgu pula. Tidak mahu anak murid kelaparan, guru sanggup pikul peti ais. Pikul peti ais 40 kilogram, redah hutan sejauh 10 kilo. Semata-mata apa? Semata-mata rasa tanggungjawab, sebab dia rasa cukup gembira menatap wajah murid gembira melihat peti ais yang saya bawa. Semua penat itu hilang. Dia suka tengok anak-anak murid dia makan dan sebagainya. Maksudnya apa? Perpindahan sikap, perpindahan tingkah laku akan melahirkan hasil yang cukup hebat. Contohnya lagi, ini seorang cikgu di Kelantan, naik Honda X5 fuel injection atau digelar sebagai V kambing, guru mata pelajaran bahasa Melayu dan muzik di Sekolah Kebangsaan Bala Gua Musang, Ahmad Halim Ahmad Zaid, diceritakan bagaimana kalau musim hujan ambil masa 7 ke 9 jam untuk sampai ke sekolah dengan lecah becak dan sebagainya. Ini sebagai contoh-contoh moden di sekeliling kita bahawa kemahuan yang kuat, matlamat yang jelas diiringi dengan pengorbanan itu adalah syarat-syarat asas untuk kita muncul sebagai manusia-manusia yang hebat, insya-Allah. Jadi itu antara cerita-cerita yang boleh jadikan inspirasi kepada kita untuk kita melakukan perubahan pada hari ini kepada yang lebih hebat. Namun kita menghadapi cabaran-cabaran hijrah, khususnya untuk para remaja dan juga barangkali para cikgu yang insya-Allah kita akan lihat, telusuri dan kita akan cuba mencadangkan apakah perkara yang perlu kita buat di akhir pembentangan ini supaya kita mesti ada titik-titik perubahan yang kita. Jadi setiap perubahan kepada kebaikan itu mesti ada cabaran dan penghalangnya. Begitu juga dengan hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, ada saja penghalang-penghalang yang merintanginya. Sama ada penghalang-penghalang itu daripada rintangan-rintangan yang dibuat oleh manusia dengan ugutan dan sebagainya, ataupun rintangan-rintangan itu datang daripada dalam diri sendiri, iaitu daripada hasutan-hasutan syaitan. Jadi gambar-gambar yang Ustaz paparkan sebelum ini adalah contoh-contoh hidup dan realistik. Dalam hidup ini betapa ada manusia-manusia yang berjaya melepasi rintangan-rintangan itu untuk menjayakan misi hijrah atau perubahan yang berlaku dalam hidup.
Dan bagi remaja hari ini untuk melakukan perubahan itu adalah satu cabaran yang perlu dihadapi dengan bersungguh-sungguh, kerana kita ini dikelilingi dengan berbagai-bagai bentuk cabaran, yang cabaran itu terzahir di dalam contohnya fenomena-fenomena menakutkan, bunuh bapa, tikam ibu, kemudian pelajar disembelih di tepi lebuh raya, di lebuh raya Kuala Kangsar hari itu oleh kekasih ataupun teman lelaki dia sendiri. Kemudian buang bayi pada waktu sahur. Kemudian paksa anak 7 tahun suntik dadah di tangan bapaknya sendiri. Kemudian kita tengok anak luar nikah meningkat setiap tahun. Ini statistik lama. 2007 hingga 2010, 234,000 anak kes tidak sah taraf di Malaysia. Kemudian pengguguran berlaku sekitar 96,000 kes pada tahun 2008. Kemudian ini sangat sedih pun ada, sangat lucu pun ada. 6 pelajar pecah kedai tetapi terpaksa panggil bomba untuk diselamatkan. Sebab apa? Dia pandai panjat tapi tak pandai nak turun. Ini semua anak-anak ni lah. Cuma ustaz ni tak ada satu aplikasi, satu program yang boleh, kalau anak-anak ni dia tutup muka dia, kalau sekiranya dia boleh ada satu program boleh menyebabkan dia tengok muka kita, agak-agak anak ni anak-anak siapa ya, anak Cina ke, anak India ke, anak Melayu. Saya yakin dia adalah anak-anak di kalangan anak-anak umat Islam itu sendiri. Kemudian merokok. Budaya merokok itu kena tinggal sebenarnya. Tak ada yang berfaedah merokok. Sama ada anak-anak murid, apatah lagi guru-guru, saya rayulah, tinggallah rokok itu, kerana ada perkara yang lebih manfaat daripada merokok ini. Layan vape ini, gadis bertudung pun bukan setakat layan vape, isap rokok dan sebagainya. Ini cabaran-cabaran yang perlu untuk diharungi bagi mereka yang nak berhijrah. Ini pula adalah dadah. Itu dadah, kalau D-A-D-A-H itu, D-A itu kita ubah jadi D-E, huruf E, jadi dedah pula. Itu pun banyak juga kes-kes dedah sana, dedah sini. Ini melibatkan pelbagai senario kini ni adalah melibatkan anak-anak. Melibatkan anak-anak pelajar dan juga anak-anak murid kita. Jadi bagi anak-anak murid yang sedang mengikuti ceramah ini, anda sedang diperhatikan untuk dijadikan mangsa-mangsa bagi mereka yang mangsa-mangsa hawa nafsu ataupun mangsa-mangsa orang yang akan merosakkan masa hadapan kita. Bagi ibu bapa yang sedang mengikutinya, awasilah anak-anak kita, dan bagi cikgu-cikgu teruskanlah mendidik anak-anak orang lain, dan insya-Allah Allah akan balas anak kita dijaga pula oleh orang-orang yang baik, insya-Allah. Jadi saya mengajak cikgu-cikgu dan juga anak-anak murid dan juga ibu bapa, mari kita mulakan hijrah pada hari ini. Ingat tadi, hijrah adalah proses berlaku perpindahan, fizikal ke, sikap ke, tingkah laku dan sebagainya. Hijrah itu adalah hijrah yang akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik, insya-Allah. Dan tak mahu berhijrah pun ada situasi yang kita dipaksa untuk berhijrah. Adalah lebih baik kalau hijrah paksa itu kita iringi dengan hijrah sukarela. Mulakan hijrah hari ini, tuan-tuan sekalian. Jadi kita hijrah bermulanya dengan matlamat yang jelas. Jadi akal kita isi dengan ilmu untuk kita tahu hijrah ke mana. Akal itu penting untuk kita menilai perbuatan kita baik ke tak untuk agama kita, baik ke tak untuk diri kita, baik atau tak untuk pelajaran kita, baik ataupun tak untuk keluarga kita. Itu ilmu adalah untuk tahu. Kemudian tahu saja tak cukup sangat. Jadi hati diisi dengan iman untuk mahu. Imanlah yang akan menjadikan diri kita
sanggup untuk berpindah daripada satu situasi kepada situasi yang lebih baik, tuan-tuan sekalian. Imanlah dorongannya. Sebab itu, kalau kita tengok sejarah hijrah Rasul, siapa ndak, tuan-tuan sekalian, nak tinggalkan kampung, nak tinggalkan kekayaan. Abu Bakar As-Siddiq, orang kaya ketika berada di Mekah. Tetapi bila berhijrah, dia tinggal semua harta kekayaannya. Semata-mata ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Sebab apa? Apa dorongannya? Sebab iman. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, hartawan, kaya raya di Mekah, tetapi sanggup berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana apa? Kerana imannya yang mendorong. Namun begitu, satu lagi halangan. Kadang-kadang kita tahu dah, kita dulu malas nak jadi rajin, kita tahu dah, dan dah sampai mahu dah nak betul-betul ni, semangat ni, besok nak berhijrah ni. Tapi kadang-kadang ada lagi satu halangan cukup besar, itu nafsu. Nafsu yang selalu menggagalkan niat hasrat baik kita. Maka hendaklah kita latih supaya mampu. Mampu apanya? Mampu akal, ilmu tadi turun ke kemahuan, dan mampu untuk melaksanakannya. Jadi tuan-tuan sekalian, kita mulakan hijrah pada hari ini. Namun saya nak kongsi dengan cikgu-cikgu dan juga dengan ibu bapa dan anak-anak pelajar sekalian. Selalunya setengah orang dia nak berhijrah, bertukar daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain itu, dia nak yang komplit, yang sempurna. Tapi sebenarnya salah. Hijrah kita adalah, kalau boleh kita buat anjakan pada hari ini, tak mesti sempurna itu baru dinamakan hijrah, tetapi kita raikan peningkatan, bukan keputusan semata-mata. Maksudnya begini, ada orang itu dia nak berhijrah, sembahyang 5 waktu, dulu sembahyang 5 waktu, kadang-kadang di awal waktu, kadang-kadang di tengah-tengah, kadang-kadang di akhir, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di masjid. Jadi dia melakukan hijrah dia tu tak mesti dia anggap berjaya kalau sekiranya 5 waktu di masjid, tak. Kalau 5 waktu itu 1 waktu di masjid, itu satu peningkatan. Bila satu peningkatan, itulah kejayaan hijrah, kejayaan awal hijrah. Ada peningkatan. Katalah anak murid kita kan, dalam mata pelajaran apa, matematik ke, sains ke, dia struggle. Keputusan pemeriksaannya sebelum ni antara C dengan D, C dengan D, C dengan D. Tiba-tiba satu hari dia ambil peperiksaan, dia bersungguh-sungguh, dia dapat B. Dia tunjuk keputusan ke ayah dia. Ayah dia tengok, lah, B pun kamu seronok. Kalau A seronok, tak apalah. Maka patah hati anak berkenaan. Jadi kadang-kadang kita tidak raikan peningkatan walaupun sedikit. Jadi cikgu-cikgu, kalau cikgu-cikgu rasa belum boleh baca Quran, jangan anggap hijrah, sikap kita nak mendekati Quran itu dah khatam baru berjaya dikatakan hijrah. Itu baguslah kalau dapat, tetapi peningkatan kita boleh baca Quran itu juga, walaupun tak khatam lagi, tetapi boleh mengenal huruf, baca dengan betul walaupun berangkat-rangkak, itu juga dipanggil sebagai hijrah yang berjaya. Dan kita melihat hari ini anak-anak murid kita dinilai pada keputusan. Hargai jugalah mereka yang melakukan peningkatan. Walaupun dia bukan tak dapat nombor 1 dalam kelas, tapi kalau dulu nombor 40, sekarang nombor 30, itu satu peningkatan. Itu adalah permulaan hijrah yang baik. Jadi mulakan hijrah hari ini, kita raikan peningkatan, bukan keputusan semata-mata. Meningkat. Saya harap cikgu-cikgu dan anak-anak faham. Jadi hijrah sikap, hijrah tingkah laku dan sebagainya, walaupun tak sampai shilling, tak sampai maksimum, walaupun berlaku sedikit, tapi di sana ada peningkatan, maka kita raikan insya-Allah. Jadi mulakan hijrah pada hari ini. Jadi kita lihat, kalau boleh kita banyakkan dalam hidup dia yang positif-positif. Positif-positif ni maksudnya
kita biasakan akhlak yang baik, percakapan yang baik, pertuturan yang baik, peningkatan yang baik. Seperti mata lebah. Lebah ni dia, kita ambil madunya sebab dia suka hinggap benda yang baik-baik je. Tapi jangan kita terjebak dengan melihat dengan mata lalat. Mata lalat ni maknanya dia gemar, dia sangat tertarik dengan benda-benda yang jijik dulu. Lebih diutamakan daripada yang molek-molek. Jadi kalau kita nak berhijrah, kita kena melihat pakai kacamata bermata lebah, insya-Allah. Jadi masya-Allah 45 minit lebih kurang waktu yang lama tu. Jadi saya cakap terima kasihlah kepada cikgu-cikgu dan juga kepada anak-anak yang sampai saat ini bersama di dalam kita mengambil pengajaran terhadap peristiwa hijrah Rasul SAW. Jadi kesimpulannya, cikgu-cikgu dan anak-anak pelajar sekalian, hidup ini mesti ada perubahan kepada yang lebih baik. Perubahan kepada yang lebih baik, Allah janjikan keampunan dan Allah jadikan rezeki yang mulia, insya-Allah. Perubahan kepada yang lebih baik. Dan kita jangan patah hati kalau perubahan kita tak sampai kepada hujung. Tetapi peningkatan ke arah yang baik itu juga merupakan satu kejayaan sebenarnya. Namun, jangan lupa kita ada cabaran-cabaran untuk berhijrah kepada yang lebih baik, sama ada cabaran itu daripada luaran ataupun daripada dalaman. Jadi saya mohon ampun dan maaf kepada cikgu-cikgu dan juga kepada anak-anak sekalian jika sekiranya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.